آله وصحبه ساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم آمين. وما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali pada malam ini. Nak menyambung bincang kita dalam ayat suruhan dan larangan. InsyaAllah malam ini kita nak mulakan dengan nak membaca dulu ayat yang ke-219 dan 220 pada halaman 34. Halaman 34 ayat 219 dan ayat 220 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Terjemahan, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebihan dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu berfikir mengenai dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya lagi kepadamu wahai Muhammad mengenai anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seagama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah dia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Sebelum ini kita telah melihat pada ayat 217 tentang bulan haram, kisah tentang bulan haram berperang pada bulan haram ini. Kan yang seorang sahabat telah tersalah bunuh kerana sangka masih lagi berada pada bulan haram. Maka hukum asalnya berperang ataupun menumpahkan darah pada bulan haram itu adalah satu ketetapan yang tetap hingga ke hari ini. Yang kedua, menumpahkan darah di tempat haram, iaitu di tanah haram, Masjidil Haram dan juga Masjid An-Nabawi adalah perkara yang dilarang. Dan fitnah akbaru
minal qatl, kan, keingkaran mereka, kesyirikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla adalah lebih besar kesalahannya daripada membunuh di tempat haram ataupun di bulan haram. Kemudian kita nak beralih pada ayat yang ke-219 dan juga ayat 220. Ia masih lagi tentang yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Jadi ada siri-siri soalan yang dikumpulkan. Yas'alunaka bermula pada ayat 215 dan ke atas. Nanti selepas ini kita akan banyak berjumpa dengan hukum hakam. Ada tak lagi cerita tentang Bani Israel? Ada, tapi dia tak sebanyak juzuk yang pertama ataupun sampai ayat 214. Dia tak sebanyak itu. So daripada awal sampai tutup awal ada banyak cerita tentang Bani Israel. Daripada lepas 215 sampailah nanti penghujung surah Al-Baqarah 286. Ia banyak bercerita tentang hukum hakam dan ia dimulai dengan yas'alunaka. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad. Maka yas'alunaka maka perkataan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ini merupakan satu bentuk gambaran yang Allah nak bawakan ataupun bentuk suruhan yang Allah nak selitkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertanya. Bertanya ini kaitannya adalah dengan apa? Bertanya kaitannya dengan apa? Dengan belajar. Sebab orang dia nak bertanya bila dia nak mengetahui sesuatu yang dia tak ketahui, dia nak mengetahui sesuatu yang baru. Maka yas'alunaka, ia mewakili suruhan Allah Azza wa Jalla agar umat ini belajar, agar umat ini memulakan sesuatu amalan itu dengan ilmu, dengan bertanya, maksudnya belajar. Dan di manakah nak bertanya? Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, dan ini dah tempat untuk nak bertanya. Itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa apa? Baginda datang dengan membawa Al-Quran. Maka ini tempat untuk bertanya, Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita tak ada nabi nak tanya, tapi kita ada apa? Kita ada Al-Quran dan tinggalan Nabi SAW, iaitu hadis baginda. Maka bila kita nak belajar untuk nanti nak bertanya, nak belajar apa? Inilah sumber duanya, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka yas'alunaka, ia adalah bentuk suruhan yang tersembunyi di dalamnya agar apa? Agar sesuatu yang nak dilakukan ia perlu didasari dengan ilmu. Tak tahu, maka bertanyalah tentang perkara tersebut. Jangan mula melakukannya tanpa ilmu. Walaupun mungkin kan, mungkin tentang, kita kata tentang perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan, kan. Kadang orang kata kau buat je dulu. Orang kata apa? Bahasanya langgar je. Nanti kau akan belajar along the way. Maka itu untuk perihal kehidupan dunia. Tak apalah kalau kita nak lakukan dengan konsep yang demikian. Akan tetapi tentang perihal dunia pun kita perlu, kan, walaupun kita nak try je buat, kan, try and error itu, tetap perlu ada landasan agama yang perlu difahami dulu. Takut kita main buat, rupa-rupanya agama melarang melakukan yang demikian, kan. Maka perlu juga didasari dengan ilmu. Yas'alunaka, suruhan Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk belajar, untuk mulakan apa sahaja dengan ilmu, terutama lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan
dengan agama. Dan perkara yang mereka bertanya ini adalah anil khamri wal maisir, tentang arak dan juga judi. Arak dan juga judi, kalau dilihat pada zahirnya, ia tak nampak macam salah satu bentuk ibadah, betul tak? Akan tapi betapa para sahabat mereka sangat berhati-hati dalam setiap yang mereka nak lakukan. Selepas mereka memeluk agama Islam, mereka menjadi orang yang sangat berhati-hati terhadap apa sahaja yang mereka nak lakukan. Hingga kan perkara yang biasa mereka lakukan sebelum ini, yang dah menjadi sesuatu yang meluas dilakukan dalam masyarakat, dah jadi perkara yang biasa dalam masyarakat. Tak kira ia dilakukan oleh sesiapa pun. Orang akan pandang okey je minum arak dan berjudi. Sama ada orang tu orang biasa ataupun orang tu ketua kabilah, kan? Ataupun orang tu yang kuat agama sikit pada kalangan mereka, kan? Maka perbuatan meminum arak dan juga berjudi adalah perbuatan yang dah jadi kelaziman dalam masyarakat Mekah ketika itu. Kan, tapi para sahabat berhati-hati dengan kebiasaan yang mereka telah lakukan. So dia buat apa? Dia pun confirmkan dengan bertanya. Kadang-kadang kita takut nak bertanya. Sebab apa? Sebab kita bimbang jawapannya adalah no. Kan? Kita bimbang jawapannya adalah no. So daripada jawapannya no dan aku tak boleh lagi teruskan, baik aku jangan tanya. So dia pun tak tanyalah. Kan? Boleh ke tak boleh dia buat begini dan begini. Ya, para sahabat itu yang menjadikan mereka orang yang Masya Allah berpegang kuat dengan agama ini. Kenapa? Kerana mereka memulakan pegangan mereka dengan agama ini adalah melalui jalan apa? Melalui jalan ilmu. Bukan kerana mereka ada Nabi depan mata, bukan. Akan tetapi mereka tahu itulah dia perkara yang perlu dilakukan. Kita pun kan, seperti mana orang munafik, mereka ada Al-Quran dan juga ada Nabi depan mata mereka. Akan tetapi itu tidak menggerakkan mereka untuk pergi belajar dan bertanya kepada Nabi tentang apa yang mereka lakukan. Kerana pada mereka, tak apalah, buat je lah macam biasa apa yang telah biasa dilakukan. So dia tak ada pun rasa nak pergi bertanya, nak minta confirmation daripada Nabi SAW. Para sahabat, mereka bertanya untuk mendapatkan kepastian boleh ke tak boleh apa yang mereka lakukan ini. Walaupun dalam sirah, dalam hadis kalau kita baca, ada perkara-perkara yang para sahabat buat yang mana mereka tak tahu ataupun tak sangka perkara itu dalam agama adalah dilarang, kan? Dia tak sangka sebab ada yang juga daripada kalangan para sahabat yang kadang mereka tak terfikir untuk bertanya, kadang rasa benda tu tak ada apa pun, kan? Tapi diteruskan je lah. Tapi rupa-rupanya agama datang dan menolak adat ataupun kebiasaan tersebut. Kita pernah lalu sebelum ini pada awal surah yang ke-58, Asbabun Nuzul, surah yang ke-58, surah Al-Mujadalah, bercerita tentang seorang wanita yang datang mengadu kepada Nabi SAW. Seorang wanita yang bernama siapa? Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha. Datang mengadu tentang suaminya yang telah menziharkan dia. Menziharkan dia, iaitu menyamakan dia dengan mak mertua dia. Maknanya suami dia punya mak lah. Kan? Suami dia mengharamkan isteri dia ke atas dirinya. Sama seperti dia itu haram untuk berhubungan ataupun bersama dengan ibu dia, zihar. Pada zaman jahiliah, itu adalah satu adat yang biasa untuk dilakukan. Kan, tapi berlaku kepada Khawlah, kemudian Khawlah buat apa dia tak tahu. Dulu dia kata jahiliah okeylah, kan. Dia waktu jahiliah tu perkara itu ada dalam adat dan seterusnya berlakulah apa yang berlaku.
Tetapi bila dah masuk Islam, dia nak pastikan benda ni betul ke, boleh ke, tak boleh, ataupun kalau boleh, apa pula hukumannya, kalau tak boleh, macam mana pula kan nak buat, sebab dah tercakap benda yang begitu. So datang berjumpa dengan Nabi SAW untuk bertanya. So mereka bertanya kepada Nabi SAW, belajar, memulakan agama yang mereka anuti ini dengan mempelajari. Dan mereka bertanya tentang perkara-perkara yang biasa mereka lakukan. Sebab itu kita bersama juga nak semak kembali perkara yang biasa kita lakukan. Apa yang kita dah biasa lakukan? Solat. Apa yang biasa kita lakukan? Puasa. Lagi baca Quran. So itu semua perkara-perkara kebiasaan yang kita dah lakukan. Berzikir. So pernah tak kita bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan kita itu? Ataupun kita rasa okey, betul dah kan, apa yang dah saya belajar waktu sekolah rendah dulu kan, waktu sekolah rendah dulu saya rasa okey je, betul lah tu. Lagipun saya tengok ramai orang buat sama je macam saya kan. So pegangan kita adalah dengan apa? Adakah dengan kata-kata Nabi, Al-Quran dan kata-kata Nabi, ataupun pegangan kita adalah kebiasaan yang telah kita lakukan pada diri kita dan juga kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat. Dan para sahabat, mereka memastikan bahawa kebiasaan mereka itu adalah perkara yang datang daripada Nabi dan juga Al-Quran. So bertanyalah kepada diri kita, ia suruhan daripada Allah Azza wa Jalla tentang perkara-perkara yang dah biasa kita lakukan hari-hari. Kita hari-hari buat apa? Memakai pakaian. Kita hari-hari makan. Kita hari-hari keluar, berjumpa dengan orang, pergi bekerja. Pernah tak kita bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara tersebut? Hari-hari bangun tidur. Pernah tak tanya macam mana cara bangun tidur? Pernah tak tanya macam mana cara berpakaian, cara makan, cara bergaul dengan orang, cara bercakap, cara memandang, cara mendengar, dan cara solat? Adakah pernah kita bertanya dengan Nabi ataupun kita berpada dengan apa yang telah kita pelajari puluhan tahun dulu dan kita lihat ia ada dalam masyarakat, lalu kita sangka oh itu perkara yang betul. Qul fihima ismun kabir, katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya, iaitu pada apa? Fihima ini pada arak dan juga judi. Ismun kabir, adanya apa? Dosa besar. Ismun kabir, dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaat kepada manusia. So ini ada dua perkara, satu ismun kabir, satu lagi adalah manfaat bagi manusia. Kedua kata wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosa keduanya akbaru, adalah lebih besar daripada manfaat keduanya. Baik. Apa yang kita boleh ambil daripada potongan ayat ini? Para sahabat bertanya tentang dua perkara, arak dan juga judi. Lalu Allah kata pada kedua-duanya itu ada dosa yang besar dan ada manfaat. Baik, manfaat ini Allah sebutkan di sini kenapa? Kerana mengakui apa yang manusia itu rasa. Kerana pada peminum arak, mereka rasa ada manfaat pada kegiatan ataupun aktiviti mereka meminum arak tu. Sebab pada mereka minum arak ada memberi tenaga kan. Minum arak dia kan daripada anggur. So anggur kan antioksidan. So ada dia punya manfaat dia. So minum arak adalah waktu kita berkumpul dengan kawan-kawan kan. So mengeratkan hubungan. Dengan minum arak adanya bisnes, adanya kegiatan ekonomi, menjana ekonomi, bukan sahaja pada personal tetapi kepada negara. So besar manfaat dia. Begitu juga dengan judi, sama.
Ada orang yang dapat keuntungan, dia keluar daripada kemiskinan dengan main judi. Kan? Ia juga memberi keuntungan kepada negara. So ada tak manfaat? Ada pada sebahagian orang. Akan tetapi apabila seseorang itu telah memeluk agama Islam, pandangannya adalah pandangan yang berbeza. Pandangan yang berbeza. Okay. Khabarnya kek dan aiskrim jadi lebih sedap. Apa dia? Kalau minum arak ke, kek dan aiskrim jadi sedap? Kalau tambah arak, Ustaz. Kalau tambah arak, ya betul. Betul. Orang putih suka kan? Orang putih je lah. Banyak syekh-syekh yang berkat Islam, mereka suka tambahkan wine, red wine ke apa dalam masakan mereka. Dalam gravy. Dia akan buatkan rasa lagi sedap. Ya. Pak mentua saya sikit pengalaman dia kongsikan, dia kata dulu kalau dia pergi mesyuarat dengan kat luar kan, dengan Muhammad Saleh ni, dia sampai kena bagi tahu dia tak boleh minum arak, tak boleh ada arak dalam minuman ataupun makanan sebab dia alergi. Dia ada alergi. Kalau tak bagi tahu macam tu, memang kita cakap kita tak minum, kita tak makan pun dia akan masukkan dekat dalam makanan tu lah. Sebab pada dia itu salah satu bahan dia kan. So dia tak kisahlah kita punya agama, dia pun tak tahu pun. Tapi bila cakap alergi, so dia boleh faham lah, oh ni soal kesihatan. So dia tak masukkan dalam minuman ataupun dalam makanan. Jadi macam itulah, kadang benda yang dilarang itulah yang paling sedap sekali, betul tak? Dalam banyak-banyak daging kan, daging khinzir juga yang paling sedap lah, nak panggangkan dia punya kulit sedap, dia punya ni sedap, buatkan dia jadi sandwich, macam-macam lah. Dalam banyak daging itulah dagingnya yang paling sedap dan paling sesuai sekali untuk buat macam-macam. Itulah cabarannya. Allah nak beritahu, seorang Muslim apabila dia telah menjadi orang Islam, pandangannya itu berbeza. Dia tidak lagi memandang sesuatu itu hanya kepada ada manfaat ataupun tidak, ada faedah ataupun tidak. Apa terlebih dahulu yang dia akan pandang? Apa lebih dulu dia akan pandang? Sebelum dipandang ada manfaat ke tak ada manfaat, ada faedah ke ataupun tak ada faedah? Halal haram. Dia akan pandang tentang halal haram dulu. Kita dah lalu sebelum ini kan, bila Allah suruh untuk makan, makanlah apa sahaja yang berada di atas muka bumi. Pork is the cheapest meat. Oh, insya-Allah. Okey, mungkin sebab itulah kot kan orang suka makan. Daripada hidangan yang kita kata street food sampailah ke hidangan yang mewah kan, pun dia gunakan yang itu juga sebab sedaplah kot. Antaranya yang lain selain daripada dia adalah murah. Kita lalu sebelum ini, bila Allah suruh makan apa yang berada di bumi, bila Allah suruh ya ayuhan nas, Allah nyuruh manusia keseluruhannya, Allah suruh makan makanan yang halal dan juga tayyib kan. Tapi bila Allah suruh kepada orang beriman, Allah suruh makan makanan yang baik-baik. Allah tak sebutkan halal dah. Sebab apa? Sebab masalah halal ini sepatutnya tidaklah menjadi satu isu dah. Patut dah tak menjadi satu isu kepada orang Islam. Maka dalam ayat ini Allah nak beritahu, bila seorang itu telah menjadi seorang Muslim, sudut pandang dia bukan lagi tentang perkara ini ada faedah ataupun tak ada faedah, ada manfaat ataupun tak ada manfaat. Ini akan menjadi nombor dua. Yang pertama adalah tentang apa? Perkara itu boleh ataupun tak boleh. Itu dulu yang dia akan pandang. Perkara ini halal ke haram? Boleh ke tak boleh? Pahala ke dosa? Itu yang dia akan pandang, kerana setiap sesuatu dia hanya akan ada dua je. Malaikat akan tulis dua je. Ini dosa ke pahala? Kan? Malaikat tak ada tulis tengah-tengah tu. Tak ada. Ini bukan dosa, bukan pahala. Dia tengah-tengah, berkecuali. Tak ada. Ada dua. Dosa ataupun pahala. Itu sahaja. Maka itu pandangan seorang Muslim yang Allah nak terapkan. Setelah apa? Setelah dia yas'alunaka. Setelah dia belajar. Maka setelah belajar, pandangan seorang Muslim adalah pada first kali, boleh ke tak boleh? Allah bagi ke tak bagi? Agama bagi ke tak bagi? Halal ke haram? Sebab itu,
pada perbandingan ini Allah letakkan satu ismun kabir, satu lagi wa manafi'u linnas. Ini pertama, ini kedua. Wa manafi'u ni tadi maksudnya apa? Manfaat ataupun faedah. Okey. Ismun maksud apa maksud ismun? Maksudnya adalah dosa. Baik. Soalannya, manfaat lawannya adalah apa? Tak bermanfaat. Perkara yang berfaedah lawannya adalah perkara yang tak ada faedah. Keburukan lawannya adalah apa? Kebaikan. Tapi di sini Allah letakkan dosa lawannya dengan apa? Perkara manfaat. Allah bukan letakkan dosa dan pahala ataupun keburukan dan juga kebaikan. Allah tak letakkan macam tu. Allah tak kata pada kedua-duanya okey, ada keburukan dan ada kebaikan. Sepatutnya macam tu kan? Kedua-duanya ada manfaat dan ada mudarat. Betul tak sepatutnya macam tu? Kan? Itu barulah kita kata apa? Sekata dua gandingan tu. Tapi di sini tak, Allah gandingkan ada dosa dan ada manfaat. Ya. Kenapa Allah sebutkan begitu? Kerana ini Allah nak highlightkan seorang Muslim bila dia dengar je perkara ni adalah dosa, dia terus boleh buat keputusan tanpa perlu dia dengar pilihan yang kedua. Dia tak perlu dengar lagi pilihan yang kedua. Tak perlu. Katakan Allah sebut sini sampai sini je. Qul fihi ma ismun kabir. Itu saja sudah cukup bagi seorang Muslim yang yas'alunaka, yang dia belajar dan dia ambil peduli tentang agama dia. Dia dengar je ada dosa pada perkara itu, dia dah boleh buat keputusan dah. Dia tak perlu dah dengar yang belakang tu apa lagi yang nak dicakap. Sebab itu Allah mulakan dengan apa? Ismun kabir. Dan Allah buatkan gandingannya dosa dan juga manfaat. Bukannya mudarat dan manfaat, bukan. Bukannya keburukan dan kebaikan. Tak. Allah letakkan dosa dan manfaat. Dia gandingan yang tak secocok. Gandingan yang tak kena. Tapi Allah letakkan di situ kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu seorang Muslim sudut pandangnya yang pertama sekali adalah pada satu perkara itu boleh ke tak boleh, halal ke haram, dosa ke pahala. Itu dulu apa timbangan dia yang pertama. Selepas itu barulah dia akan mempertimbangkan ada faedah ke ataupun tidak. Kerana apa? Kerana dalam agama, dalam kaedah fiqh ataupun kita sebut sebagai usul fiqh dan usul fiqh. Kerana ada kaedah dalam usul fiqh. Ini kaedah usul fiqh, dia bukan hadis, bukan ayat Quran. Saya sudah pernah kongsikan perkara ini. Ini pernah, ya? Ingat Ustaz Heng tu tadi? Tak. Ini pernah viral dulu sekejap. Ada seorang ustaz daripada Indonesia berceramah dan membawakan perkara ini. Baik. Ini kaedah fiqh, usul fiqh. Ini bukan hadis. Saya sebut lagi sekali, ini bukan hadis. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yang pernah viral. Ada saya pernah ingat tak video yang viral tentang perkara ni? Seorang ustaz dalam ceramahnya dia dijemput untuk berceramah di Negeri Sembilan, di Jelebu. Lalu dia kata asal nama Jelebu ni sebenarnya telah ada sejak daripada zaman para salafus soleh dulu.
dan nama jelebu ini diberi nama oleh saya tak ingat disebut tabi'in ke tabi'in. Tapi orang dulu-dulu lah, yang soleh dulu-dulu. Mereka yang bagi nama. Mereka yang bagi nama. Dia ambillah daripada kaedahnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dia kata jalbi itulah adalah asal nama jelebu. Jalbi. Asal daripada nama jelebu. Dia sebutkan begitu. Sukalah orang jelebu sebab nama mereka itu, nama tempat mereka itu adalah daripada datang daripada negara Arab, diberikan oleh orang-orang Arab, ulama-ulama dulu yang bagi nama jelebu itu. Sedangkan ia tidak begitulah. Baik, darul mafasid kaedahnya ialah menolak keburukan ataupun kerosakan. Didahulukan, muqaddamun. Kita baca biasa muqaddam, kan? Muqaddam apa? Kalau sebelum ngaji baca muqaddam dulu, so itu permulaan. Maka menolak kerosakan, muqaddam, didahulukan. Muqaddimah, pendahuluan. Didahulukan ala jalbil masalih, daripada menarik kebaikan. Menolak keburukan didahulukan daripada menarik ataupun mendapatkan kebaikan. Maksudnya apa? Kaedah dalam agama, dalam usul fiqh ialah kalau sesuatu perbuatan itu ada baik, ada buruknya. So dia dinilai daripada sudut apa? Dia dinilai daripada menolak kerosakan, menolak keburukan itu lebih patut didahulukan daripada kita nak menarik kebaikan. Nak menarik kebaikan. Contoh sebutkan. Saya ada ditanya dalam soalan yang terakhir waktu kelas saya dalam perbincangan surah Al-Furqan. Ada yang bertanya tentang macam mana kalau orang pergi berdakwah dekat dalam bar, kan, dekat bar ke ataupun dekat kelab ke, dekat pub ke, kan, macam mana? Pergi berdakwah, ada tak kebaikan? Adalah. Orang boleh dengar. Orang boleh dengar kebaikan lah, boleh mendapat nasihat. Tetapi apa yang keburukannya pula akan jadi fitnah kepada agama. Orang akan tengok tu. Sedangkan orang, kita ada sebelum ni viral kan, perempuan pakai tudung masuk kelab. Itu pun dah menjadi satu isu yang besar, satu fitnah kepada agama. Lagi-lagi kepada orang bukan Islam yang tak faham tentang agama. Kan? Apatah lagi kalau dilihat seorang ustaz contohnya, kan, ataupun pendakwah selebriti contohnya masuk ke dalam tempat yang sebegitu, maka dia akan membawa lagi apa? Kecelaruan dalam fikiran orang tentang agama ini. Orang akan mula-mula boleh maksudnya masuk kat situ. Janji tujuan kita bukan nak lara, tujuan kita nak nasihat contohnya, kan. Ataupun nak ambil pengajaran. Boleh lah kot, kan. So bila ditimbang tara ada kebaikan dan ada keburukan, maka mana yang perlu didahulukan? Yang perlu didahulukan adalah menolak keburukan itu. Menolak keburukan, menolak kerosakan. Itu lebih patut didahulukan. So, mana patut didahulukan? Tak perlu masuklah. Walaupun ada kebaikan yang akan diperoleh, tapi menolak kerosakan dan keburukan itu lebih patut didahulukan. Ia sama juga seperti apa? Seperti kalau dah tak ada makanan sangat, kan, yang kita jumpa ada ular contohnya, kan. So boleh tak makan ular tu contohnya, kan, ataupun dah tak ada air dekat atas muka bumi ni, yang ada hanya satu tin arak tu je, itu je yang ada, kan. Minum arak haram, kan, tetapi apa, kalau kita tak minum kita akan mati. So kita menolak kerosakan yang lebih besar, iaitu kita akan mati. Itu lebih diutamakan daripada nak mendapatkan kebaikan. Maka pada arak dan judi ada kebaikan, kan. Pada setengah orang pandangan mereka ada kebaikan, akan tetapi apa, menolak keburukan itu adalah lebih patut diutamakan. Kerana pada arak, kan, macam-macam perkara buruk yang terjadi. Ada apa? Aksiden, jadi bunuh orang, bergaduh, bunuh, kan. Banyak keburukan yang akan berlaku. Begitu juga dengan judi. Orang keluarganya hancur sebab apa? Kan, sebabkan judi, pergi pinjam duit dengan alung, ambil semua duit dalam keluarga tu, ambil lah rantai, ambil barang-barang dalam rumah, semua dia jualnya.
Kan? Saya ada dekat Batu Tujuh, ada seorang memang orang muda kan, budak muda, memang dia ni orang tahu dia apa? Orang kampung kan, budak kampung. Dia isap dadah. Orang tahu dia isap dadah. Kan? Tapi sebab orang kampung, dia tak adalah report kat polis sebagainya kan, selagi dia tak buat kacau. So kita tak cuma tahulah dia tu memang isap dadah. Dan biasalah kalau isap dadah, isunya adalah apa? Nak cari barang kan, kena ada duit lah. Jadi bila dia orang isap dadah, memang tak bekerja lah, tak bekerja. Sebab dah duk layan dengan benda tu, tak boleh nak bekerja. So akhirnya dia apa? Dia mencuri. Dia mencuri. Cuma dia seorang-seorang dan dia tak adalah pergi mencuri itu maksudnya pecah masuk rumah orang. Tapi dia akan ambil lah apa-apa yang ada depan rumah orang. Besi ke, kasut ke, apa-apa yang dia boleh jual jadikan duit. Jadi akhirnya orang panggil budak ni, orang panggil dia apa? Nama dia Lan. Orang panggil dia apa? Orang Gombak lah, orang Minang. Orang panggil dia Lan Komeh. Orang panggil dia Lan Komeh. Komeh tu maksudnya apa? Kemas. Kemas lah. Kemas panggil Komeh. Apa yang dia kemas? Dia nampak je barang semua dia kemas. Dia kemas maksudnya dia ambil lah. Dia tak adalah kata dia curi kan. Dia kemas. Dia kata hati-hati kan barang tu kena kemas kan. Kemas. Maksudnya dia ambil lah semua barang tu. Dia kemas, dia pergi jual. Dia panggil dia lah Lan Komeh. Maka pada arak, pada judi kan, dia akan membawa kepada keburukan yang banyak walaupun adalah manfaatnya itu. Maka dalam ayat ini, pertama suruhan Allah Azza wa Jalla pada potongan awal ini adalah apa? Dalam beragama khususnya dan pada setiap apa yang nak dilakukan, kena apa? Belajar dulu. Yang pertama. Yang kedua, wow, seorang Nogi ke? Bukan orang Nogi. Yalah orang Gombak. Orang Gombak kan banyak orang Minang kan. Orang Gombak banyak orang Minang. Yang kedua, pada ayat ini, beritahu kepada kita agar semak kembali kebiasaan kita. Semak kembali kebiasaan kita. Jangan kerana ia adalah satu kebiasaan yang kita dah lakukan puluhan tahun, maka pada kita ia adalah perkara yang betul. Kena semak semula. Yang kedua. Yang ketiga, pandangan seorang Muslim. Apabila dia telah yas'alunaka, telah belajar dan telah menjadi seorang Muslim, maka pandangannya adalah apa? Pandangannya dia akan letakkan Allah nombor satu dulu. Dia letakkan Allah nombor satu. So pada setiap apa yang dia pandang, dia akan pandang benda ni Allah bagi ke tak bagi. Benda ni boleh ke tak boleh. Halal ke haram. Dosa ke pahala. Itu cara pandang seorang Muslim. Kalau mungkin dulu berbeza pandangannya ala untung ke tala untung. Cina katakan ala untung tala untung kan. Dia cuma pandang yang keuntungan je kan. Ada untung ke tak ada untung? Ada untung sebat, jalan je. Apa pun dia tak kisah. Betul ke tak betul, salah ke, halal haram tak kisah. Jangan jadi untung jalan kan. Asal barang jadi duit, boleh buat je apa saja. Tak. Bila dia mula beragama, maka pandangannya berbeza. First kali dia tengok benda, boleh ke tak boleh? Allah bagi ke Allah tak bagi? Ia berlaku daripada sebesar-besar perkara hingga sekecil-kecil perkara. Hingga pada dia nak suap makanan itu, dia tengok, makanan ni Allah bagi makan ke tak bagi makan? Aku nak suap tangan kanan ke tangan kiri? Allah bagi tak kalau aku suap tangan kiri? Kalau suap tangan kanan, Allah bagi ke tak? Aku minum tangan kiri, Allah bagi ke tak? Kan, aku nak isap okok lepas makan, Allah bagi ke tak? So itu pandangan dia. Lepas daripada dia menjadi seorang Muslim, setiap apa je yang dia lakukan. Kan? Malam ni plan nak tidur lambat, nak buat ini. Macam mana? Rasanya Allah bagi ke tak bagi? Apa yang aku nak buat ni? Bagus nak tidur lambat ni kan, saja nak tidur lambat. Tapi buat apa? Kan? So setiap benda yang nak buat, semua dia akan timbang tara dengan apa? Dosa dan juga pahala. Sebab itu Allah sebutkan di sini fihima ismun kabir. Pada keduanya ada dosa besar dan ada manfaat. Maka kalau dengar je dosa besar, orang dah seorang Muslim, dia dah tak ada lagi dah fikir 2-3 kali, dia terus sahaja akan tinggalkan. Dan ayat ini adalah pada permulaan
suruhan pengharaman arak. Kan kerana pengharaman arak suruhannya itu turun beberapa kali. Dia bukan terus turun sekali arak haram, tak. Arak dan judi haram, bukan. Dia turun beberapa kali dan ini antara yang awal turun. Ayat yang kali pertama sekali turun, yang ini ada dosa besar dan ada manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah sebutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa kedua-duanya adalah lebih besar daripada manfaat kedua-duanya. Allah nak beritahu seorang Muslim, dia adalah orang yang berfikir. Dia adalah orang yang berfikir. Suruhan Allah Azza wa Jalla kepada seorang Muslim ialah seorang Muslim kena jadi orang yang berfikir, orang yang menggunakan akal, orang yang menimbang tara setiap sesuatu. Kadang-kala suatu arahan itu tak perlu disebut yes no, tak perlu disebut boleh ataupun tidak, tapi seorang Muslim dia tahu dah apa yang sepatutnya dia lakukan. Dalam ayat ni Allah tak sebut boleh ke tak, haram ke halal, kan? Allah cuma sebut dosa dan manfaat, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka seorang Muslim dia akan duduk berfikir, kalau Allah kata macam tu, maknanya tak boleh buat lah kalau macam tu, sebab dosa lagi banyak daripada manfaat. So, seorang Muslim dia orang yang apa? Orang yang berfikir, menggunakan akal fikirannya. Bukan orang yang buat tanpa apa? Tanpa ada penilaian. Dia ikut suka dia je nak buat. Dia ikut rasa-rasa dia. Ikut hawa nafsu dia. Dia rasa nak buat, dia nak buat. Dia tak nak buat, dia tak nak buat. Kan? Dia akan letakkanlah pelbagai alasan. Saya ni bukan tak nak berhenti seukur, tapi itulah. Dia letaklah kan macam-macam alasan. Tapi itulah, bila dia besar, tapi itulah saya ni. Bukannya tak boleh berhenti shopping, tapi itulah. Dia dah start, tapi itulah. Dia masukkanlah dia punya apa? Alasan-alasan. Alasan boleh bagi pelbagai alasan, tapi seorang Muslim, dia orang yang berfikir. Dan diletakkan Allah di atas. So, bila orang tu berfikir dengan diletakkan Allah di atas, maka pertimbangannya insya-Allah pasti akan betul. Tidak akan tersilap. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu. Dan mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang mereka nak infakkan. Sebelum ini ada tak soalan yang ditanya sebelum ini? Sebelum ini ada tak? Ada tak soalan yang ditanya tentang infak? Ada ayat 215 tu, yas'alunaka madza yunfikun, sama juga. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka nak infakkan? Tapi pada awal yang hari tu Nabi tak jawab dia nak kena infakkan apa, betul tak? Allah jawab apa? Nak infak kepada siapa? Bukan nak infak apa. Infak kepada siapa? Kan pada ayat 215. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang nak diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khairin faliwalidain. Infakkanlah apa je yang kebaikan harta kepada ibu bapa, orang kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. So dia menjawab tentang apa? Siapa yang perlu diinfakkan. Dan sekarang soalan sekali lagi mereka bertanya, nak infak apa? Maka kali ini jawapan Allah sama ringkas dengan jawapan yang dulu. Jawapan sebelum ini adalah al-khair, harta. Dan di sini Allah jawab apa? Al-afu. Apa maksud al-afu? Maksudnya ialah yang berlebihan dari keperluan. Yang berlebihan dari keperluan. So nak infakkan apa? Maka Allah sebelum ni dah kata al-khair, infakkanlah harta. Okey, kerana infak dia yang pertama sekali adalah harta. Selepas daripada itu barulah perkara-perkara yang lain yang diinfakkan juga selain daripada harta. Kita infakkan masa, kita infakkan tenaga, kita infakkan idea,
kita infakkan emosi kita. Emosi pun kita boleh infakkan juga. Dan kita infakkan perasaan perhatian gitu. So infakkan harta tu macam mana kan? Allah kata al-afu, yang berlebihan dari keperluan. Maka apa yang perlu diselesaikan dahulu, beritahu kepada kita. Beritahu kepada kita. Jawapannya simple, al-afu. Al-afu yang berlebihan dari keperluan. Simple je. Tapi dia beritahu kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, sebelum nak berinfak, kalau nak berinfak, kena ada apa? Kena ada harta. Kena ada harta. Itu yang pertama. Kalau nak infak, kena ada harta. Itu yang pertama sekali. Dan in order untuk mendapatkan harta, kena apa? Kena kerjalah. Kena kerja. Sama ada kerja dengan orang ataupun kerja sendiri, apa-apalah. Janji dia kena bekerja. Maka orang yang nak berinfak, boleh tak ada orang yang duduk saja tak buat apa? Orang yang nak berinfak, dia adalah orang yang bekerja. So tadi pada sebelum ini, dan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, Allah kata seorang muslim dia adalah orang yang belajar, betul tak? Dan orang yang menggunakan akal. So sekarang ni Allah nak bagi tahu seorang muslim indirectly dia adalah orang yang bekerja, fizikalnya itu bergerak. Maka menjadi seorang muslim, dia bukan hanya setakat spiritual. Dia adalah fizikal, intelektual, juga bergerak sama. Dia bukan hanya cerita tentang spiritual sahaja. Kadang orang kalau kata saya nak berubah, nak jadi seorang muslim yang baik, nak jadi hamba yang baik. So apa yang dia buat? Dia pun berhenti kerja, dia pun pergi pindah duduk dekat kampung, pergi usahakan surau, duduk seorang-seorang dekat situ, fokus ulang-alik surau majid. Itu je dia buat. Dia tinggalkan semua, dia tinggalkan. Tak. Orang yang dia nak pergi dekat dengan Allah, nak lagi dia nak menuju kepada Allah, dia adalah orang yang lagi kuat bergerak fizikal dia. Untuk apa? Untuk bekerja. Orang lagi kuat untuk apa? Semakin tu semakin banyak berfikir. Bukan semakin berumur semakin tak buat apa-apa, semakin hanya memikirkan tentang diri sendiri sahaja, bukan. Seorang muslim dia sama. Dia muda ataupun dia tua, sama. Dia tetap orang yang bekerja juga. Tetap orang yang berfikir tentang akhirat. Bukan orang tua je kena fikir tentang akhirat, orang muda juga kena berfikir tentang akhirat. Bukan orang muda sahaja kena bekerja, orang tua juga kena bekerja. Fizikalnya tetap kena bergerak. Maka nak berinfak, yang al-afu, lebihan daripada keperluan. So nak infak kena ada harta. Kalau nak harta kena ada kerja. Yang kedua, jawapan pada al-afu, jawapan yang simple ini. Allah SWT nak beritahu kepada kita bahawa seorang muslim, dia orang yang memberi perhatian kepada apa? Keluarga. Dia adalah family man. Dia adalah family man. Orang yang keluarga. Jenis keluarga punya orang. Bukan orang yang dah kahwin pun dia buat hal sendiri. Saya dah kahwin tapi jangan halang saya main futsal, jangan halang saya mancing, jangan halang saya minum kopi dengan kawan saya. Tak. Seorang muslim, dia adalah orang yang mementingkan keluarga dia. Bukan tentang diri dia sahaja, bukan tentang orang kat luar. Dia fikir tentang keluarga dia terlebih dahulu. Itu Allah kata al-afu. Nak infakkan tu, beri yang berlebihan dari keperluan kamu. So dia settlekan diri dia dulu. Diri jangan lupa. Agama bukan suruh lupakan diri, bukan. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, seorang lelaki, dia kata, "Wahai Rasulullah, aku ada lebihan duit. Kepada siapa aku nak infak?" Nabi kata, infak kepada diri engkau dulu. Kemudian kepada ahli keluarga. Jika ada lebih, pergilah kepada yang lebih besar daripada itu. Kepada keluarga, kepada ibu bapa, adik-beradik, kaum kerabat, saudara mara. Lepas tu pergilah kepada jiran, kepada masyarakat dan seterusnya. Tapi dia bermula dengan apa? Bermula dengan infak kepada diri dan keluarga.
So jangan lupa infak kepada diri sendiri. Kan. Jangan lupa juga spend untuk diri sendiri dan keluarga. Jangan spend untuk diri sendiri tapi keluarga tak spend. Dia pakaiannya berjenama, pakaiannya mewah, makannya sedap. Tapi kalau dengan family, dia ajak makan kedai tepi jalan je. Kan. Makan pula bercatu. Pakaian pula beli yang biasa-biasa je. Bukan beli yang biasa tu salah. Tak salah beli pakaian yang biasa-biasa. Akan tapi bandingkan dengan diri dia. Jangan dia lebihkan diri dia, keluarga dia biasa-biasa je. So, nak infak, mana dulu nak utamakan diri dan juga keluarga dulu. So, al-afu memberi pelajaran kepada kita yang pertama, seorang Muslim, orang yang fizikalnya bergerak, dia ada harta, dia bekerja. Yang kedua, dia family man, dia utamakan keluarga dia. Bagi kalau seorang yang dia kata, saya seorang Muslim, tapi kita tengok dia tak kisahkan tentang keluarga dia, tentang pendidikan agama dia, tentang keperluan nafkah dia, tempat tinggal, pakaian, makan, pendidikan, dia tak kisah. Itu bukan ciri seorang Muslim yang Allah inginkan. Infakkan apa? Kulil afu, infakkan yang berlebihan dari keperluan kamu. Maka seorang Muslim, ia adalah apa? Orang yang juga memikirkan tentang orang lain. Kenapa Allah sebutkan tentang semua ini? Allah kata, kadzalika yubayyinullah. Begitulah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya. Allah bercerita tentang infak, panjang tak ayatnya kat sini? Sikit je, satu perkataan je, al-afu je. Yang berlebihan daripada harta kamu, yang berlebihan dari keperluan kamu, itu je. Baik. Juga bermaksud membawa pelajaran bagi kita bahawa seorang Muslim, dia mengambil setakat keperluan dia sahaja. Dan yang berbaki daripada itu, dia akan berikan kepada orang. Dia bukan mengambil keperluan dan juga kehendak. Kalau sampai ambil keperluan dan juga kehendak, itu yang tak cukup-cukup tu. Itu yang tak cukup-cukup sebab dia kena penuhkan keperluan dia. Lepas tu nak penuhkan pula kehendak dia, memang sampai kesudah lah tak ada. Ataupun baki tu ada sikit je. Maka selesaikan apa? Keperluan yang wajib selesaikan. Lepas daripada itu ada baki, beri kepada orang. Apa yang berlaku dalam masyarakat ialah kenapa? Kerana setiap orang, kan, kenapa dalam dunia ini kemiskinan banyak orang yang fakir, melarat, tak ada tempat tinggal, macam tak balance. Kan, sama ada dalam satu negara ataupun dunia. So apa tak balance? Sebab orang mengambil keperluan dan juga kehendak. Manusia menjadi seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Humazah, allazi jama'a malau wa'addadah. Iaitu orang yang dia mengumpulkan harta dia, menghimpunkan harta. Kemudian wa'addadah, dia kira-kira, duduk kira harta dia. Bangun pagi tengok dalam Maybank Tuju tu berapa baki. Besok bangun tidur tengok lagi. Sebelum tidur tengok baki berapa ada. Dalam kepala dia ada numbers. Berapa yang aku ada, berapa nanti akan tambah. Aku buat ni tambah berapa, tambah berapa. Itu wa'addadah. So manusia sibuk apa? Menghimpunkan harta, lalu mengira-ngira harta tersebut. Akhirnya itu yang tak jadi nak berinfak sebab dia kena penuhi keperluan dan juga kehendak. Kehendak dia telah menjadi keperluan. Dia menganggap kehendak itulah dia keperluan dia. Kan? Dia menganggap kehendak dia itulah dia keperluan. Setiap bulan saya kena shopping, kan? Dia masukkan itu bahagian keperluan, bukan bahagian kehendak. Kan? So itu yang jadi tak cukup. Allah terangkan dengan satu perkataan al-afu. Kemudian Allah kata, la'allakum tatafakkaruna, di penghujung ayat 219. Mudah-mudahan kamu berfikir tentang apa yang Allah sebutkan tadi. Simple je. Tanya tentang arak dan juga judi, Allah kata, fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas.
Dia dosa besar dan ada manfaat. Allah tak explain manfaat dia, Allah tak explain pun keburukan dia. Kenapa? La'allakum tatafakkarun, dan kamu boleh berfikir. Tanya tentang nak infak apa? Allah kata al-afu, infak apa yang berlebihan dari keperluan. So, bila Allah turunkan macam ni simple, tapi Allah letakkan di belakang itu dan kamu berfikir, maka orang mula berfikir. Orang pun senaraikanlah manfaat-manfaat arak dan manfaat-manfaat judi. Orang pun menyenaraikanlah apa keperluan dia dan dia masukkan juga dia punya kehendak sekali dalam keperluan. Sebab kita pelbagai. Bila kita berhadapan dengan satu ayat ataupun surah daripada Allah, penerimaan kita pelbagai. So ada orang yang dia masukkan kehendak dia dalam keperluan. Allah suruh berfikir, dia berfikir dah. Tapi Allah suruh berfikir tentang apa? Dia tak habis tentang di situ sahaja. Ayat 219 ini, dia bersambung dengan awal ayat 220. Sebab itu kalau dengar kebanyakan imam yang baca ayat ini, dia akan sambung terus. Dia akan baca, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kamu berfikir tentang apa? Tentang kehidupan dunia dan juga akhirat. Fikir tentang kehidupan dunia dan juga akhirat. Dalam nak buat keputusan tadi, al-khamr, al-maisir dan juga infak ini tadi, Allah bukan saja suruh fikir, tapi Allah suruh fikir tentang dunia dan juga akhirat. Kalau nak fikir tentang kehidupan dunia, maka orang kata arak dan judi ada banyak keuntungan. Betul tak? Memang ada untung. Tapi itu bagi orang yang apa? Berfikir tentang kehidupan dunia. Tapi kalau orang itu berfikir tentang kehidupan dunia dan akhirat, dia akan pandang pada mana? Pada ismun kabir tadi. Infak. Kalau orang yang dia berinfak, infak pada apa yang lebih daripada keperluan, maka ada orang kata, saya tak ada lebih, tak ada. Saya ngam-ngam je. Saya tak cukup je. Tapi rupa-rupanya, semua kehendak dia masuk kat dalam keperluan. Semua kehendak dia masuk dalam keperluan. Makan cukup sepinggan, tapi dia masukkan, saya makan 3 pinggan. Saya beli baju, kan? Saya kena beli baju. Baju tu boleh pakai setahun, 2 tahun. Tapi saya kena beli baju setiap bulan. So dia masukkan kat dalam tu, kehendak dia masuk dalam keperluan. Allah kata boleh. Kalau itu yang kamu berfikir, itu yang patutnya kamu lakukan. Tapi Allah kata, fikir bukan saja tentang dunia, fikir juga tentang akhirat. So adakah perkara tersebut akan memberi kebaikan di akhirat? Adakah perkara tersebut nanti akan ada jawapannya? Akan ada justification? Kan, saya kena beli pakaian setiap bulan, saya kena makan 3 pinggan, saya kena buat ini, saya kena beli ini. Ada tak nanti justification kita di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti? Kalau ada, silakan. Fikir dan teruskan. Tapi kalau tak ada, fikirlah. Kerana kita bukan hanya kena hadap di dunia, tapi kita nanti kena hadap di akhirat. So Allah kata, la'allakum tatafakkaruna. Mudah-mudahan kamu berfikir fid dunya wal akhirah, tentang kehidupan kamu di dunia dan di akhirat. Kalau kehidupan kita hanya setakat berakhir di dunia, senanglah kita. Senang. Buatlah apa sahaja yang kita nak. Ya saya. Allah menulis apa ni bagi ayat ni 29 ni la'allakum tatafakkarun. Lepas tu fid dunya wal akhirah. Macam tak ada kesinambungan. Kalau dia terpisah lah kan. Agaknya itulah yang Imam Turui baca tu. Sebab kita tengok daripada tafsir dia pun 220 tu dia bermula dengan huruf kecil. Betul. Kalau permulaan ayat dia huruf besar kan. Betul. Tiba-tiba masuk kat situ fid dunia dan wal akhirah. Kenapa tak disambungkan terus dimasukkan ke ayat 219 ya? Baik. Pertama, itu adalah di antara cara penulisan Quran. Bukan saja di sini, ada beberapa tempat dalam lain dalam Al-Quran, Allah letakkan sambungan ayat tu pada ayat yang selepasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bincangkan sampai ayat 219 sahaja, la'allakum tatafakkarun seperti saya sebutkan tadi, maka orang akan berfikir tentang okey, arak judi apa manfaat dia. So kita semua akan fikir. So orang akan decide, ada orang yang akan decide, okey, arak ni bagi manfaat pada saya. Kan lepas saya fikir arak ni bagi manfaat. Seperti mana orang berfikir, lepas saya berfikir pada saya rokok ni bagi manfaat pada saya.
Lepas saya pergi fikir, saya berurusan dengan bank. Contohnya ambil pinjaman dengan Alung ni bagi manfaat pada saya. Lepas dia berfikir. So, kerana seorang cara berfikir dan sudut pandang itu berbeza kan. So ada Quraisy yang akan berfikir arak dan judi bagi manfaat pada dia. Infak, ada orang yang berfikir dia tak dapat nak berinfak sebab keperluannya itu pun tak cukup. Ngam-ngam. So Allah suruh berfikir. So mereka dah berfikir. Tapi Allah kata bukan saja nak fikir tentang kehidupan dunia, tentang keuntungan di dunia. Tapi Allah nak suruh fikir juga tentang keuntungan di akhirat. So kalau kita berhenti sampai la'allakum tatafakkarun, maka setiap orang akan ada sudut pandang dan hasil daripada apa yang difikir itu berbeza. Kalau kita awal tadi, kita masuk ayat 29, setiap daripada kita fikirkan tentang apa yang kita ada hari ini, kan? Kita semua jot down. Kita cerita tentang duit kita beli ni, beli ni, beli ni. Manfaat tak? Manfaat lagi banyak ke keburukan lagi banyak? Manfaat lagi banyak ke keburukan? Ada orang yang memandang pakaiannya yang 2 almari itu, itulah perkara yang bermanfaat untuk dia. Sebab dia kerja hari-hari, dia kena tukar hari-hari, dia kena jaga penampilan. Dia senaraikan semua kebaikan dia. Manfaat yang dia ada. Dia boleh fikir. Tapi kemudian Allah tanya, adakah itu manfaat di dunia sahaja ataupun manfaat di dunia dan di akhirat? Kalau kita buat apa yang kita buat tu, kita rasa dia beri manfaat kepada dunia dan juga akhirat, maka silakan teruskan. Allah nak suruh kita berfikir, tapi Allah bukan nak suruh kita fikir tentang kehidupan dunia je. Allah nak suruh kita fikir tentang kehidupan akhirat. So la'allakum tatafakkarun, Allah berhenti sampai ayat 219. Kan, kalau kata kita dengar je ayat itu, kita terus buat, maka setiap orang akan berfikir dan setiap orang dah ada dah dia apa yang dia list down kan. Ini manfaat, ini yang tak, ini keburukan, ini kebaikan. Kemudian Allah kata, okey, fikir apa yang dah tulis tu, tengok manfaat untuk dunia sahaja ke ataupun manfaat untuk dunia dan juga akhirat. Sebab yang kita nak fikir adalah tentang dunia dan juga akhirat. So Allah nak membina cara fikir yang baru. Setiap orang ada kata, saya berfikir, tetapi Allah nak bina cara fikir. Adakah fikir tentang dunia sahaja atau fikir tentang dunia dan juga akhirat. Begitu Allah asingkan. Bahkan kalau tengok dalam Quran, dia berada pada page yang berbeza, betul tak? Ayat 219 ni pada halaman, ayat terakhir pada satu halaman. Kemudian fi dunia wal akhirah adalah permulaan pada halaman yang baru. Maka pada setiap apa yang kita lakukan, Allah suruh kita berfikir. Kan dalam banyak ayat dalam Quran, la'alakum ta'akilun, la'alakum tatafakkarun, memang Allah suruh kita berfikir, suruh menggunakan akal. Tapi di sini Allah nak bagi tahu, bukan berfikir untuk kehidupan dunia je. Berfikir sampai ke akhirat. Ini cara fikir yang Quran nak bagi pada kita. Yang Allah nak bina dalam diri seorang Muslim. Agar pemikirannya itu sampai ke akhirat. Bukan sampai hanya setakat dunia sahaja. Kalau fikir hanya setakat dunia, itu adalah pemikiran yang tak berapa jauh. Pemikiran yang jauh adalah dia fikir terus sampai ke akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Harap menjawab soalan Hajah Nuriah, dan itu yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil daripada ayat 219. Nanti boleh buka YouTube, cubalah dengar kan imam-imam Masjidil Haram yang bila bacakan ayat ini, dia akan sambungkan terus, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Kalau kita ambil bahagian ini, kita akan rasa masya-Allah, apa yang saya nak buat hari ini, saya nak buka handphone, saya nak tengok, nak buka handphone. So kita akan berfikir, ini akan beri manfaat dunia sahaja ke ataupun dunia dan akhirat. Bayangkan kalau pada setiap apa yang kita nak lakukan, kita berfikir tentang manfaatnya dunia dan juga akhirat, maka masya-Allah, orang itu akan terhindar daripada dosa dan kesalahan yang banyak. Kerana setiap yang dia lakukan itu, dia akan timbang tara. Dia nak pakai baju, dia akan fikir, baju ni bagi manfaat pada saya dunia saja ke ataupun akhirat. So kalau saya nak pakaian saya bermanfaat hingga akhirat, pakaian saya kena apa? Pakaian saya kena menutup aurat betul-betul. Kalau saya nak hanya manfaat di dunia, maka saya pakailah apa yang saya nak pakai. Nampak aurat ke, bentuk badan ke, tak kisah. Tapi saya nak dapat manfaat dunia. Orang sebut kau pakaian kau ikut trend, cantik kan. Itu manfaat yang dia dapat, tapi manfaat pada kehidupan dunia, manfaat untuk kehidupan akhirat tak ada. Bila dia nak keluar rumah, dia bawa kereta, pergi jumpa orang, apa sahaja dia lakukan, kita berfikir, kita sedang nak dapatkan manfaat dunia sahaja ke ataupun akhirat. Lalu perbetulkan balik apa yang kita nak buat,
lainkan balik, biar setiap yang kita lakukan itu manfaatnya dapat pada dua-dua, dunia dan juga akhirat. Kalau lakukan untuk kehidupan dunia, kita akan dapatlah apa yang kita nak pada kehidupan dunia itu, tapi nanti di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tak ada lagi apa-apa yang kita akan dapati untuk kehidupan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Saya berkongsikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat dapat diambil. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah sebagai amal yang saleh, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Sama-sama.